السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه. صلوات الله وسلامه على حبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan keadaan kita yang semakin baik, syukur dengan pergerakan kita yang semakin dilonggarkan, syukur dengan perkembangan ini yang mudah-mudahan ia mampu bertahan insya-Allah. Mudah-mudahan kita mampu untuk kembali kepada kehidupan kita yang biasa. Siri-siri kuliah kita selama ini yang terpaksa dihentikan atau kalaupun dijalankan secara atas talian, sebagaimana anak-anak kita di sekolah hari ini. Namun alhamdulillah masjid, surau, bahkan sempadan daerah telah dibuka untuk membolehkan kita melakukan pergerakan dengan lebih luas dan lebih lancar. Harapan kita insya-Allah mudah-mudahan dengan kepatuhan kita, dengan ikhtiar kita, ada orang memilih untuk menerima vaksin sebagai satu ikhtiar dia, dan dia terima. Dia pisau bau dia untuk dicucuk atau untuk menerima suntikan yang disebut sebagai vaksin. Orang Pulau Keti ramai yang dapat dipanggil AstraZeneca. Orang Pulau Keti ramai dapat itu. Tapi nak sampai 2 dos nak tunggu syaratnya dia 9 minggu antara dos pertama dan dos kedua. Dua minggu lepas bawa anak-anak umur 13 hingga umur 16 di Sungai Petani, dia terima Pfizer. Lepas 3 minggu dia akan terima pula second dose. Dan kadar ataupun jumlah
populasi dewasa di dalam negara kita ini, kalau setakat 6 hari bulan sudah ada 88.8% yang menerima suntikan lengkap. Data kemarin 7 hari bulan tidak pula saya tengok adakah ia telah mencukup 90%, sebagaimana yang diwar-warkan itu menjadikan angka itu membolehkan gerakan merentas negeri itu dibuka. Ada juga sebahagian kita yang memilih untuk tak mau terima vaksin, tak nak terima vaksin. Itu mungkin pilihan masing-masing. Dan memang pun vaksin ini pada awalnya kerajaan mengharuskan untuk ambil. Bahkan hukum fatwa kita juga harus untuk kita ambil vaksin. Maka sama-samalah kita menjaga yang terima vaksin dan yang tak terima vaksin, hakikatnya kena jaga. Karena tren penularan ini didatang melalui aktiviti perkumpulan yang tidak mengambil kira soal SOP. Ala kulli hal, mudah-mudahan akhirnya kita kembali kepada Allah. Yang menerima vaksin ataupun yang tidak, pastinya sandaran tawakal kita, Rabbana 'alaika tawakkalna, Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami bertawakal. Yang cucuk, yang tak cucuk, tawakal kita kepada Allah, bukan kepada benda itu. Itu ikhtiar manusia. Usaha untuk kita merawat, usaha untuk kita mencegah. Walaupun ada pandangan-pandangan, dapatan-dapatan, kajian-kajian yang menunjukkan itu dan ini, tetapi pada masa yang sama ada juga pandangan-pandangan yang sebaliknya. Maka kita anggap ia sebagai sesuatu yang khilaf, dan perdebatan pada perkara yang khilaf ini hanya akan membuang masa kita. Kita doakan benda-benda khilaf, jadikan dia topik perbincangan kita, penuh dalam wall kita, penuh dalam grup-grup WhatsApp kita, benda-benda khilaf. Benda yang aku setuju, hang tak setuju. Benda yang hang setuju, aku tak setuju. Ini sampai bila-bila pun tidak akan membawa kita kepada satu natijah yang boleh menunjukkan kebersamaan kita. Tinggalkan perkara-perkara yang khilaf itu. Banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh bersatu bersama, dan itu yang patutnya kita sama-sama dokong dan sama-sama kita perjuangkan. Apa yang saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan pada pagi ini, ialah suatu perbincangan yang berkaitan dengan bagaimana kita sebagai sebuah masyarakat ini, dan terutamanya perbincangan kita terkait dengan masyarakat Muslim yang menjadi suatu ajakan dan seruan dalam agama agar kita saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, at-tadhamun, saling dokong-mendokong, bukannya saling jatuh-menjatuhkan. Bukannya saling tolak-menolak, tetapi
saling memberi dokongan, sokongan agar terserlah kekuatan masyarakat Muslim itu. Suatu keindahan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang harus kita tonjolkan. Masyarakat Melayu Islam ini punya kekuatan dia yang tersendiri. Budaya dia, tradisi dia, amalan dia, ada kekuatan dia yang tersendiri. Bila kita pergi ke Mekah, bila kita pergi ke Madinah, bila kita pergi ke negara-negara luar, mereka akan menyebut tentang bagaimana masyarakat jemaah, perkumpulan daripada masyarakat Melayu Islam Malaysia ini menunjukkan suatu kesantunan, saling dokong-mendokong, bantu-membantu, yang mungkin keadaan ini tidak lagi dimiliki oleh siapa? Oleh bangsa-bangsa lain di luar sana. Kalau kita tengok contoh orang Arab sendiri, orang Arab, akibat daripada semangat kebangsaan itu, semangat nasionalisme yang disuntik masuk oleh penjajah-penjajah pada ketika itu, dia menyerap masuk idea-idea nasionalisme agar masyarakat Arab bangkit menentang, meruntuhkan khilafah yang pada ketika itu tidak dipimpin oleh orang Arab. Khilafah yang telah mewarisi pemerintahan sejak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu ditentang oleh orang-orang Arab sendiri akibat daripada tindakan mereka yang berakibatkan daripada pengaruh kuat terhadap idea-idea nasionalisme itu. Sampai hari ini tuan-tuan, antara satu negara dengan satu negara yang lain tidak jelas kekuatan saling dokong-mendokong itu. Ada satu klip video, saya baru jumpa balik 2-3 hari ini. Duduk kita share dalam Facebook, kemudian dia naik balik. Satu ucapan tuan-tuan dalam satu perhimpunan Liga Arab, satu perhimpunan Liga Arab, tak ingat buat di mana. Ketika itu Libya masih lagi dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Libya masih lagi dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Mesir masih lagi dipimpin oleh Hosni Mubarak. Tunisia masih lagi dipimpin oleh Ali Zainal Abidin. Algeria masih lagi dipimpin oleh Abdul Aziz Bouteflika. Bangun Muammar Gaddafi ini, dan dia menyebut bahawa kegilaan para pimpinan Arab pada ketika itu untuk bersandar dan memberi dokongan ataupun mencari perlindungan daripada negara besar Amerika Syarikat hanya akan menatijahkan pimpinan dia sampai satu masa akan ditangkap, dipenjarakan, digantung dan dibunuh. Dan dia menyebut bagaimana Saddam Hussein yang pada ketika itu telah pun menerima hukuman akibat daripada campur tangan Amerika Syarikat di Iraq pada ketika itu. Kita tahu perang Teluk yang kedua atau yang keberapa, mereka langgar masuk semula Baghdad dan mereka mencari sampai ke lubang cacing suatu manusia yang namanya Saddam Hussein ini. Walaupun Saddam Hussein ini tuan-tuan
Dia dan anak dia nama Udain, mereka ni memang cekap. Dia akan cari orang yang rupa dia sama macam dia. Dia akan bentuk orang ini untuk sentiasa berada di khalayak. Bukan dia duduk di rumah saja yang akan kena tangkap, yang akan kena bunuh itu. Ada satu buku saya jumpa dalam pesta buku di Mesir tahun 2004 itu. Sayangnya buku itu tidak saya miliki, hanya belek-belek saja. Pegang tengok rasa mahal, tapi rupanya dia jadi suatu dokumen penting untuk kita lihat bagaimana Iraq pada ketika itu di bawah pimpinan Saddam menjalankan negara mereka. Kata Muhammad Qazafi, jangan duk senyum ni, dia kata dekat semua pimpinan negara, jangan duk senyum, dia kata satu hari nanti hampa pun kena heret keluar. Dan ternyata apa yang dia sebut itu berlaku kepada diri dia sendiri. Dia ditemui dalam satu terowong saja, cuba berlindung diri, akhirnya ditangkap, dia bersama dengan anak dia, akhirnya dibunuh. At-tadhamun al-ijtima'i fil Islam, suatu sistem yang saling mendukung antara satu dengan yang lain di dalam mujtama' Islam ini, di dalam masyarakat Islam. Ia suatu topik, satu perbincangan yang telah diangkat sekian lama oleh Islam, tetapi ia gagal untuk dihayati oleh para pimpinan kita. Pimpinan kita tidak mendukung hal ini. Ia seakan menjadikan masyarakat di bawah itu sentiasa berpecah dan terbelah itu adalah suatu ruang dan peluang untuk para pimpinan di peringkat atasan itu untuk kekalkan tampuk mereka. Divide and rule itu telah menjadi suatu hal yang mendatangkan kesan yang positif kepada mereka, tetapi yang negatifnya, yang buruknya adalah apa yang ada di dalam masyarakat. Agama ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan hendaklah kamu saling bantu membantu. Ta'awanu, saling bantu membantu, bukan bantu saja, saling. Hari ni aku tolong hang, esok hang tolong aku. Hari ni aku tolong hang kok ni, petang ni hang tolong aku kok ni. Saling bantu membantu. 'Alal birri wat taqwa, ke arah melakukan kebaikan dan ke arah mengajak kita sama-sama mempertingkatkan takwa kita kepada Allah. Itu mimbar kita wajib menjadi rukun dalam khutbah itu untuk sentiasa mengingatkan jamaah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, kerana dengan takwa itu akan menjadikan kita orang yang sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu saling bantu membantu ke arah melakukan dosa, ke arah melakukan kejahatan, wal 'udwan, ke arah melakukan permusuhan. Ajak ramai-ramai, jom kita musuh dengan mereka tu. Mereka tu pula, jom kita musuh dengan mereka ni. Jom kita jangan kawan dengan mereka. Mereka tu pun kata, jom kita jangan kawan dengan mereka tu. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, atas permusuhan itu tidak dibenarkan oleh agama. Sebab itu apabila kita berbicara soal ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah dalam catatannya menyebut bahawa
At-tadhamun ini dia ada pada dua keadaan. Yang pertama, kita saling sokong menyokong pada perkara yang positif, mengajak untuk melakukan hal-hal yang positif. Apa dia? Kita melakukan kerjasama untuk kita menjadikan suatu yang boleh membina kekuatan kita, untuk saling menyuburkan kasih sayang, untuk saling menunaikan hak antara seorang muslim dengan seorang muslim. Itu harus saling tunai menunaikan. Hak dengan jiran, hakul jiran, itu harus saling tunai menunaikan. Kita ada jiran, bukan jiran saja kena tunaikan hak dia kepada kita, tetapi kita juga kena turut menunaikan hak kita kepada jiran. Dan ini menjadi antara tajuk besar yang diangkat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud ia bukan satu tajuk, satu topik yang remeh, yang tidak perlu diberi perhatian besar. Sebaliknya, inilah kunci kekuatan. Inilah yang akan mendamaikan. Inilah yang akan menyemarakkan kasih sayang dan kerukunan dalam kehidupan kita. Saling bertanya khabar, saling berkasih sayang antara yang tua dan yang muda. Baik, itu duduk di Kuala Peti ni lama, sejak dulu lah, tahun berapa main hidup di Kuala Peti, tahun 80 81. Bukan saya Kuala Peti pun kami ni, tapi lama dah duduk di Kuala Peti. Kalau orang tanya berapa tahun dah, 40 tahun. 40 tahun. Tidaklah lahir di sini, tapi apa yang menjadi suatu hal yang begitu terkesan pada kehidupan kami ialah muamalah antara kami yang pada ketika itu kecil-kecil bersama dengan pakcik-pakcik, abang-abang yang sentiasa mendukung kita dan memberi sokongan. Bila kita main ke masjid dulu-dulu ni, masjid lama dulu, antara perkara yang paling seronok kita buat ialah duk tunggu nak azan. Seronok bila boleh azan di masjid, tuan-tuan. Masa tu baru umur 13, 14, 15. Bila boleh azan di masjid, habis sembahyang lohor ke asar ke, bila balik itu mak tanya, tadi hang azan tak dengar macam seorang. Dia punya seronok tu tak tahu nak apa. Seronok tu tak tahu nak apa. Kalau ada hari hak mak tak tanya, tak ada mak tanya lagi, kita habaq lah. Hari ni bambang azan. Dan kita bergaul. Dan saya sangat merasakan bahawa pergaulan itu telah sangat-sangat memberi suatu kelebihan, sangat mematangkan, sangat mengajar kita bagaimana untuk kita menyantuni orang yang lebih dewasa daripada kita. Kita punya rentak dia, kita reti masuk, orang kata reti masuk, reti buka tajuk. Dan itu kekuatan sebenarnya. Asy-syafaqah, merasai kesan kasih sayang dalam perhubungan antara yang dewasa dengan yang lebih muda. Dan demikian yang lebih muda, anak-anak, remaja, pemuda, belianya,
menyantuni mereka yang lebih dewasa dan yang lebih berusia. Kalau tidak kerana pusat ini sebagai suatu pusat masyarakat, pusat pembangunan masyarakat yang terjalin di dalam dia perhubungan yang tidak melihat kepada tahap umur sahaja. Nak masuk masjid ni bukan ada syarat mesti umur 50 tahun saja baru boleh masuk masjid. Tak. Nak jadi ahli masjid, nak jadi ahli yang dekat kepada Allah, dia tidak tergantung kepada umur. Waktu saya pernah cerita dulu, bila kita budak-budak mai duduk semayang di masjid ni, kita duduk di belakang. Bila kita tengok Tok Imam, bila kita tengok orang hak duduk di saf pertama, saf kedua ni semayang, orang tua-tua yang lebih berusia daripada kita ni duk kata apa? Seronoknya jadi tua. Pasal apa? Orang tua ni mesti semayang dia khusyuk. Panjanglah. Orang tua ni mesti semayang dia khusyuk. Kita umur 13, 14 duk kayuh geret main sampai masa kita naik motor. Sebab sangkaan kita demikian. Tetapi rupanya bila kita semakin meningkat umur, yang kata khusyuk ini dia bukan milik umur, dia bukan milik usia. Dia tidak ada satu batas yang tak kala kita sampai kepada usia itu kita akan khusyuk, kita pasti khusyuk. Itu tidak akan berlaku. Sebaliknya kita kena cari. Kita kena cari. Kita lihat dalam kalangan kita umat Islam ini, ada orang yang dilahirkan dalam keadaan keluarga dia yang susah, terpaksa minta sana sini. Dan ada orang yang dilahirkan dalam keadaan keluarga dia senang, mudah, mewah, segala-galanya ada. Maka ia menjadi suatu kekuatan kepada yang berada ini untuk membantu kepada yang susah. Sebab itu kita ada zakat. Bila Allah perintahkan kepada kita, wa aqimus salah wa atuz zakah. Bila kita lakukan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, marilah menuju ataupun marilah mendirikan salat, marilah menuju kejayaan. Maka orang yang mampu untuk bayar zakat ialah orang yang salat dia ditunaikan dengan sempurna. Itu bukan suatu kepelikan orang yang punya kekayaan yang mengelak daripada dia membayar cukai. Duit dalam simpanan dia banyak lebih daripada nisab. Duit dalam simpanan lebih daripada 85 gram emas. Nilai dia ratusan ribu, jutaan yang disimpan. Tetapi bila sampai masa untuk dia keluarkan 2.5%, dia rasa menggigil tangan dia, tuan-tuan. Daripada 1 juta, kalau dia kena keluarkan 2.5%, berapa, tuan-tuan? Adakah akan habis 1 juta tu? Sikit sangat saja. Yang baki itu lebih besar, tetapi menggigil tangannya. Waktu zakat di akhir zaman, kata Nabi, dia akan jadi umpama hutang. Nantilah dulu aku bayar, aku berhutang dulu lah zakat. Dia sepatutnya bayar. Sebab itu kita melihat masih ada kelompongan dalam kalangan masyarakat kita. Tidak punya kekuatan untuk membayar zakat ini. Sebab dia duit kita. Tetapi kita lupa, Allah sebut di sana ada haqqum ma'lum,
ada hak yang telah pun diketahui. Dan kadang-kadang ada juga orang yang salah faham, dan kita kena perbetulkan salah faham tersebut. Contoh kata, tuan-tuan dulu buat masjid kan, dan juga kami sekarang masih lagi berusaha untuk menyiapkan masjid. Ada orang bawa main duit zakat dekat kita. Dia bawa main duit zakat, dia kata, "Ustaz, saya nak zakat untuk pembinaan masjid." Dia nak convert terus duit zakat dia. Pada masa yang sama, duit itu dia anggap nak jadi wakaf. Itu tak boleh. Zakat adalah zakat. Wakaf ini adalah tuntutan yang sunat. Zakat itu adalah tuntutan yang wajib. Tidak boleh kita jadikan yang wajib itu perkara sunat. Ambil duit zakat saya ni 2,000 Ustaz, saya nak bagi untuk pembinaan masjid. Itu tidak boleh. Zakat harus diberikan kepada asnaf yang 8. Ya, masjid juga termasuk dalam asnaf. Saya menyebut ini berdasarkan pandangan yang muasarah, yang melihat bahawa masjid juga merupakan sebahagian daripada usaha-usaha fi sabilillah. Masjid ini sebahagian daripada ejen-ejen fi sabilillah. Boleh bayar zakat kepada masjid, kita bayar kepada lembaga zakat patah balik kepada masjid untuk masjid uruskan. Demikian. Tetapi bagi zakat kepada masjid ataupun bagi zakat kepada pihak kita untuk kita gunakan duit zakat itu untuk kita bangunkan masjid, bina masjid, itu tidak betul. Zakat adalah zakat. Kalau nak bagi wakaf, lain cerita. Bawa main duit lain. Bawa main duit kita, bukan duit zakat. Kerana duit zakat ini adalah hak asnaf yang perlu diagihkan kepada asnaf. Dari sudut kita membantu, mendukung dalam perkara-perkara yang bersifat negatif ini, apa tuan-tuan? Antaranya ialah kita sama-sama berusaha mencegah daripada berlakunya kezaliman. Ada satu klip video Indonesia, seorang pensyarah ini, dia masuk ke dalam bilik syarahan dia, dalam bilik kuliah. Dia tengok ada seorang budak yang duduk dengan cukup baik, tapi dijangkah budak tu. Dia kata, "Kamu bangun, keluar sekarang." Budak ni pun terpinga-pinga. Dia kata, "Ya Pak, apa salah saya Pak?" "Keluar." "Aku bilang keluar," kata dia. Budak itu pun keluar. Dan pensyarah ini adalah pensyarah undang-undang. Akhirnya dia kata, dia tanya kepada pelajar yang ada, apa tujuan kita membuat undang-undang? Apa tujuan kita membina ataupun mengubah undang-undang? Pakat bagi pendapat. Antara pendapatnya kata adalah untuk kita menegakkan keadilan. Bangun lagi, adalah untuk kita pastikan tidak ada yang terzalimi. Dalam satu keadaan tidak ada yang terzalimi. Maka untuk mengelakkan daripada berlakunya kezaliman, kita harus ada undang-undang. Tidak sewenang-wenangnya orang itu mengambil hak orang lain tanpa ia boleh diadili dan boleh dibicarakan. Jadi maksudnya apa kata dia? Maksudnya undang-undang itu harus ditegakkan. Bukan sekadar undang-undang itu harus digobal, harus dibukukan, harus dibina, tetapi ia harus ditegakkan. Dan siapa yang nak menegakkan undang-undang ini? Yang nak menegakkan undang-undang ialah semua orang yang punya kesedaran terhadap undang-undang bahawa ia harus ditegakkan untuk mencegah daripada berlakunya kezaliman dan menegakkan keadilan. Dia kata, habis kenapa kamu tidak menghalang aku daripada mengeluarkan rakan kamu yang dia hakikatnya telah terzalimi dengan tindakan aku untuk menyuruh dia keluar? Dia nak abang kata, walaupun ada undang-undang, walaupun ada peraturan, tetapi sekiranya peraturan itu tidak diguna
peraturan itu hanya didiamkan, itu tidak memberi apa-apa makna. Walau tebal mana pun buku perlembagaan kita, walau sebesar mana pun buku undang-undang kita, kalau ia tidak diimplementasikan oleh siapa? Oleh penguasa, oleh pihak yang berkuasa, atau oleh kita semua, undang-undang itu tidak akan ada maknanya. Maka bangkit untuk menentang sebarang bentuk salah guna, bangkit untuk menentang suatu bentuk yang dilihat sebagai suatu kezaliman, bangkit untuk kita menentang salah urus, salah tadbir. Ini adalah hak kita semua untuk kita melihat bahawa undang-undang itu boleh ditegakkan. Dan ini adalah antara komponen sebenarnya yang perlu ada dalam masyarakat. Tak boleh kita diam. Kita ambil contoh, kita kata masjid, ada hal yang tak kena dengan masjid ni. Takkan kita nak diam? Kita akan bangun dan kita akan bercakap tentang hal ini. Kita tengok di jalan raya kita ada benda yang tak kena, kita kena bercakap soal yang berkaitan dengan itu. Di mana saluran dia? Siapa yang boleh sampaikan kita punya pandangan kita? Kita mungkin ada, kita kata wakil-wakil rakyat kita, boleh kita sampaikan melalui mereka, dengan harapan mereka boleh bawa pandangan kita itu pergi ke dewan, yang tugas dewan itu adalah untuk menggubal, meminda undang-undang, seperti di Dewan Undangan Negeri dan juga di Dewan Parlimen, sama ada Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, yang akhirnya undang-undang itu kembali untuk menjadi manfaat kepada kita. Dan juga kita harus mengajak seluruh masyarakat kita ini untuk kita meninggalkan permusuhan, meninggalkan sikap saling mementingkan diri sendiri, bantu untuk mengeluarkan kesulitan. Kawasan ini ditimpa banjir sebagai contoh. Itu Dian, makan masa yang lama. Kemudian di kawasan kita, di Kuala Peti, di Tembak, di Pari Panjang, naik sampai ke Baling dan ramai yang turun membantu, alhamdulillah. Usaha-usaha untuk menghilangkan apa? Menghilangkan kesulitan ini tugas kita bersama, bukan tugas seorang dua. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang lelaki yang beriman dan orang perempuan yang beriman ini hakikatnya saling sokong menyokong, saling dokong menokong, saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Demikian juga dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khams. Hak yang perlu ditunaikan oleh seorang muslim ke atas muslim yang lain itu ada 5. Yang pertama kata Nabi, raddus salam, kena jawab salam. Kalau orang bagi salam kat kita, kita wajib jawab. Wajib jawab, raddus salam. Yang kedua, ayadatul marid. Kalau ada dengar berita sampai kepada kita, kawan kita tak sihat, kawan kita sakit, kita kena ziarah dia. Hak kita. Allah akan tuntut nanti, atau dia yang akan tuntut kepada kita. Dulu aku sakit, tak main tengok aku no. Kena ziarah. Yang ketiga, ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Kalau kawan kita mati, kawan kita telah dijemput Allah Subhanahu wa taala, menjadi suatu tuntutan kepada kita sebagai seorang muslim untuk kita mengiringi jenazah dia. Tapi apakah daya dalam tempoh Covid ini, ramai kawan-kawan kita yang telah pergi dan kita tidak mampu pun
untuk melakukan hal ini, melainkan kita tunaikan dia secara berjauhan tadi. Dan yang keempat, ijabatul da'wah. Kalau dia jemput kita, kalau dia panggil kita, kita kena pi. Walaupun ada syarat-syarat dia. Kalau dulu nak buat kenduri ni memang tuan rumah susah hati, kan? Nak kena pi ke rumah, ambil masa 2 bulan untuk jemput saja, jemput. Kalau tak pergi berjemput secara berdepan ni, dia tak mai. Dia kata, hang jemput kirim ke orang je lah tu, aku tak pergi kenduri hang. Ada jenis tu. Pasal apa? Dia kata, dulu kenduri aku pergi jemput dia sampai rumah. Kenduri dia dikirim kat kawan saja. Jaga. Tapi lah ni nak jemput kenduri bukan susah tak. Ialah dalam tempoh PKP ni pun angkat-angkat nikah balik begitu je. Nasi pun bukit-bukit pergi hantar kat jiran. Tak perlu dah buat kenduri besar-besar. Belum dibenarkan lagi. Tapi kalau dibenarkan pun, proses undangan itu tidak lagi berlaku dengan secara berdepan macam ni lah. Kebanyakannya kata, ni aku bulan grup kan, no? Kira jadi lah. Hak AJK masjid bulan grup AJK masjid, hak AJK taman bulan AJK taman, hak AJK penduduk bulan AJK penduduk. Dijemput lagu tu saja. Nak cetak kad, nak pergi panggil macam dulu, cari kad wangi lah, cari kad itulah, kad inilah. Itu bukan lagi masa dia pada ketika itu. Yang penting ijabatul da'wah, menjawab jemputan itu. Dan yang terakhir, wa tashmitul 'atis, memberi respon kepada kawan kita yang bersin. Ni hak dia, hak yang kita kena tunaikan. Nampak remeh yang bersin saja cerita dia. Apa cerita dia bersin? Bila kita bersin, apa yang kita kena ucapkan? Apa yang kita kena ucap? Alhamdulillah. Bila kita bersin dan kita ucapkan Alhamdulillah, kawan kita yang dengar ni dia kena sebut apa? Yarhamkallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Itu jawapan dia. Alhamdulillah. Kita yang bersin ini, Alhamdulillah. Kawan kita yang dengar kena sebut apa? Yarhamkallah. Kita kena doa balik kat dia. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kamu dan memperbaiki segala apa yang kamu inginkan. Ini doa, saling doa mendoakan. Nampak mudah ke? Hanya sekadar bersin saja. Tetapi kenapa Nabi sebut dalam hadis? Dia ada kesan yang besar. Demikian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sebagaimana kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mencintai seseorang yang lain lebih daripada dia mencintai diri dia sendiri. Jadi mudah-mudahan masa kita pun sudah semakin lewat. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan kita sambung sikit lagi dalam perbicaraan dan tajuk kita pada pagi ini. Menjadi satu keutamaan untuk kita saling dokong-mendokong dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kita tak mungkin boleh hidup secara sendirian, secara nafsi-nafsi. Tidak mungkin. Ia harus hidup dalam kerukunan kita bersama dengan masyarakat, jiran, tetangga kita, kiri, kanan, depan dan belakang. Ini harus kita santuni dengan baik. Mudah-mudahan kita mampu mempamerkan sesuatu yang menjadi kebanggaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini suatu kebanggaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu bicara soal yang besar-besar, soal kenegaraan, soal undang-undang, soal nak menegakkan itu dan ini, tetapi kita masih gagal lagi untuk memupuk ataupun membina tapak-tapak yang akan mengukuhkan undang-undang peraturan yang lebih besar itu. Mari kita mula balik dengan hal-hal yang sebegini, karena ialah akan menjadi batu bata atau anak-anak tangga untuk kita mendaki mencapai sesuatu yang lebih besar,
yang dituntut kepada kita oleh agama ini, insya-Allah. Mohon maaf, insya-Allah ada masa panjang umur kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.